Pergaduhan di Pandan Indah. Ada orang tafsirkan disebabkan politik. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada korang, jangan alihkan video ni kalau korang benar-benar orang Islam yang beriman. Sebab apa? Sebab dalam konten ni ada banyak benda yang bermanfaat dan ada ilmu yang korang akan dapat. InsyaAllah, teruskan menonton video ni sampai habis. Jangan hanya tengok tajuk, tengok sekerat-sekerat. Tolong komen, like, share dan korang follow aku, InsyaAllah. Jadi hari ni aku nak bercerita mengenai analogi mengenai pergaduhan di Pandan Indah. Ada orang tafsirkan, ada orang cakap lah, beri pendapat-pendapat yang kita dengar disebabkan politik, dan kita dengar disebabkan pergaduhan-pergaduhan mengenai apa? Satu puak ini dan satu puak itu, kan? Tapi yang sebenarnya pergaduhan ini adalah disebabkan dua mat rempit ataupun dua kumpulan mat rempit nak disatukan ataupun disatukan satu tempat untuk mencari pendamaian. Tetapi disebabkan sindiran ini yang membuatkan pergaduhan dekat kedai makan ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak perlu nak petik siapa salah, siapa benar, siapa menang, siapa kalah, siapa yang mulakan dulu, kan? Hari ni kita tengok daripada asas dulu, macam mana perkara ini boleh berlaku. Okey, first kali korang kena tengok daripada sesi kehidupan mereka. Okey, first kali disebabkan solat. Orang yang jaga solat, insya-Allah hati dia lembut, dia tak mudah nak marah. Dia akan, bila dia marah, dia akan cepat reda. Kalau solat dia yang benar, kalau solat dia betul, kan? Kalau orang yang jaga solat, kan? Okey, sebab tu penting ni kita kena jaga solat. Kalau kita tak jaga solat, kita akan dipengaruhi oleh kemarahan. Kemarahan ni apa? Kemarahan ini adalah satu kemarahan yang membuat-buat ni. Syaitan suka menghasut kita dalam keadaan kita marah. Sebab tu kalau kita tengok hadis Nabi SAW, Nabi SAW apabila kita marah, kita kena asingkan diri kejap, ataupun kita kena duduk, ataupun baring, ataupun keluar pada rumah. Nampak tak? Macam mana Islam membentuk kita sebagai orang mukmin. Jadi sebab tu pentingnya kita jaga solat. Apabila kita tahu, aku pun pernah merasai muda, kan? Aku pun sekarang pun muda lagi, kan? Yang kalau kita tengok, kan, yang kena angkut ni daripada pihak polis, dengan segeranya ambil tindakan. Kita tengok yang mereka yang telah ditangkap adalah dalam, mereka punya umur dalam 19 tahun hingga 33 tahun. Kita tahu darah muda ni dia cepat membara dalam diri ni, kan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ni sebab tu pentingnya kita kena jaga solat. Bila kita tak jaga solat, maka syaitan akan mudah untuk menghasut kita dalam keadaan situasi, dalam apa saja keputusan kita. Okey, itu yang pertama mengenai bab solat. Lepas tu kita kena tengok juga unsur-unsur daripada pergaulan kita. Macam mana pergaulan kita? Kalau hari ni kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita ataupun housemate kita, orang yang tidak beriman, orang yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Sebab tu Nabi SAW ajar kita, carilah sahabat-sahabat yang boleh menarik kita, yang membawa kita ke arah kebaikan, ataupun kita ada sahabat-sahabat yang boleh sentiasa mengingatkan kita, mengajak kita kepada sunnah Nabi SAW. Macam mana cara Islam yang sebenar. Ada sahabat yang jaga solat, dia akan nasihat kita mengenai solat. Ada sahabat-sahabat yang sentiasa jaga solat dekat masjid, dia akan mengajak kita ke masjid.
Sebab tu hari ni bila pergaulan kita, kawan-kawan kita pun budak-budak yang tak jaga solat, tak kisahlah korang rempit ke apa, aku tak salahkan rempit tau. Aku salahkan perbuatan setiap individu tu. Rempit tak salah kan, pelumba tak bersalah, tapi individu tu yang membuatkan kita hari ni, Allahu Akbar, jauh daripada apa yang Nabi SAW ajar. Jadi sebab tu pergaulan kita ni, kena surrounding kita ni, kena betul-betul cari sahabat-sahabat yang boleh menarik kita ke arah kebaikan. Lepas tu, analogi yang ketiga pula. Yang ketiga adalah disebabkan pemakanan kita. Bila pemakanan kita ni salah, kita hari ni cuma tahu cari kedai yang ada tanda halal je. Betul tak? Bila kita pergi kedai yang tanda halal, InsyaAllah kita akan dapat halal tu. Alhamdulillah kita duduk dekat Malaysia ni, kita mudah untuk mencari makanan yang halal. Tapi berapa ramai ni orang Islam yang mencari makanan yang halalan thayyibah. Faham tak? Sebab tu penting kita cari pemakanan halalan thayyibah. Halal insya-Allah Malaysia ni banyak, tapi nak cari yang halalan thayyibah tu susah. Macam mana kita kena kaji, kita kena tengok betul-betul. Kita nak pergi setiap tempat tu, kedai-kedai, kedai makan, gerai, restoran, kita kena tengok dulu individu tu macam mana keadaan dia. Adakah dia tutup aurat, dia buka aurat, dia seorang yang jaga solat, waktu solat dia tutup kedai dia, pergi solat, lepas tu dia berzina ke, wallahu alam. Sebab tu orang yang mengamalkan agama ni, kita, Allah SWT akan zahirkan orang yang beriman akan kena orang yang beriman. Ini bukan aku yang cakap, ini Allah yang bagi tahu, dan Nabi SAW juga pesan pada kita. Jadi sebab tu hari ni tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, sebab tu hari ni pentingnya pemakanan yang halalan thayyibah. Sebab apa? Kita nak pergi kedai makan, kita tengok keadaan individu peniaga tu, adakah dia adalah adakah dia peniaga yang bertakwa, peniaga yang jaga solat, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu perkara ni penting. Jadi aku tak nak salahkan sesiapa. Aku tak salahkan pelanggan yang membeli, dan aku tak salahkan peniaga. Tapi kita kena ambil tahu. Contoh, kalau aku sebagai peniaga, aku nak bagi orang makan ni, jadi bila kita, sebab setiap perbuatan kita Allah akan tanya kita dekat akhirat. Semua kita akan dipertanggungjawabkan setiap perbuatan kita, sama ada kecil ataupun besar. Jadi sebab tu bila kita nak bagi orang makan, first kali kita kena jaga solat. Sebab apa? Daripada hasil tangan kita ni nak beri pada orang yang lain yang makan, kan? Terutamanya orang yang jaga solat. Bayangkan kita tak jaga solat, kita bagi orang yang jaga solat makan. Dia akan terkena kesan dia disebabkan kesalahan kita. Sebab tu kalau kita baca hadis Nabi, kalau kita dekat dengan orang yang pembakar kayu, maka kita akan bau hangitnya. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang jual minyak wangi, maka kita akan pun terkena tempias wanginya. Jadi sebab tu apa yang kita hasilkan, peniaga-peniaga yang kat luar sana, penting korang jaga solat, tutup aurat. Yang mana wanita-wanita yang berniaga, tolong tutup aurat. Sebab apa? Dia ada efek pada si pemakan. Faham tak? Allahu Akbar. Jadi kita berbalik pada kes yang tajuk utama dalam konten ini. Jadi inilah yang berlaku. Kalau korang ada pendapat korang tolong komen kat bawah, bagi tahu pendapat korang. Dan kalau korang ada idea untuk konten-konten aku yang seterusnya, korang juga boleh komen dekat bawah. Jadi sebab tu hari ni umat Islam kita ni janganlah bergaduh. Nabi bagi tahu pada kita dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidak sempurna iman kamu jika kamu tidak menyayangi saudara Islam kamu seperti mana kamu menyayangi diri kamu sendiri. Aku hari ini sayang diri aku. Sebab tu aku buat konten, aku bagi tahu kat korang perkara yang sebenar. Kita
Kalau sayang diri kita, kita juga kena sayang saudara Islam yang lain. Allahu Akbar. Kalau korang suka konten-konten yang sebegini, korang follow aku akan perbanyakkan lagi. InsyaAllah, yang paling penting, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.